Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari uh, topik 3 tahun 6 atau mikroorganisma. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sila subscribe channel saya dan juga tekan butang loceng. Dan like video ini serta kongsikan kepada orang ramai. Moga-moga memberi manfaat buat para pendengar. Untuk topik yang ketiga, mikroorganisma. Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertamanya menyatakan 5 jenis dan contoh mikroorganisma. Yang kedua, menyatakan mikroorganisma menjalankan 3 proses hidup. Dan yang ketiga, mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup. Mikroorganisma. Definisi mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. So bila mana tidak dapat dilihat dengan mata kasar, kita dapat lihat dengan menggunakan kanta pembesar atau mikroskop. Okey, bila mana kita sebut pasal hidupan seni, ada 4 jenis benda yang hidup. Okey, yang pertamanya manusia, yang kedua haiwan, yang ketiga tumbuhan dan yang keempat mikroorganisma. Okey, mikroorganisma terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama fungi, yang kedua protozoa, yang ketiga alga, yang keempat virus dan yang kelima bakteria. Okey, so ni Ustaz dapat daripada anak murid Ustaz sendirilah. Okey, so fuyo, Papa ada Viva baru. Okey, salah satu cara untuk kita mengingat 5 jenis mikroorganisma. Okey, F fungi, P protozoa, A alga, V virus dan B bakteria. Okey, kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Yang pertama fungi. Fungi atau salah satu contoh adalah kulat. Kulat boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, kulat kadang-kadang kulat dekat badan kita pun ada kulat juga. Dia di kudir ke apa tu kan. Yang tu ialah fungi. Okey, kayak dan sebagainya. Okey. Yang kedua, yeast mucor penicillium. Okey, yeast ni gambar dia. Tapi yang ni kecil lah. Kita hanya boleh lihat dengan menggunakan mikroskop. Yeast dengan penicillium ni. Mucor kita boleh menggunakan kanta pembesar. Okey, mucor ni ialah kulat yang ada pada makanan. Okey, yang kedua ialah protozoa. Protozoa hidup di habitat yang berair. So, antara 2 contoh yang kita pelajari, yang pertama amoeba, yang kedua paramecium. Salah satu cara kita nak ingat cium amoy. Ni untuk contoh protozoa. Cium amoy, cium paramecium, amoy amoeba. Okey, yang ketiga ialah alga. Alga mempunyai sifat tumbuhan. So, bila mana dia ada sifat tumbuhan, dia boleh membuat makanannya sendiri. Kalau kita belajar ketika kita berada di tahun 4, kita belajar proses fotosintesis. Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, so ni ada 2 contoh alga. Yang pertama Spirogyra dan yang kedua phytoplankton. Okey, jenis yang keempat bakteria. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Ni antara satu contoh dia, Streptococcus, Escherichia coli. Okey, ni bentuk-bentuk yang berbeza pada bakteria. Kita ada bentuk cocci ataupun coccus, bentuk bulat-bulat. Yang kedua bentuk bacillus, bentuk lonjong-lonjong macam ni. Dan yang ketiga bentuk spirilla, lactobacillus. Nama dia pun kita boleh tahu bentuk dia ialah bacillus, bentuk panjang-panjang macam ni lah.
Okey, yang kokai tadi kita dah tengok. Ni Staphylococcus, kokai lah tu. Coccus ialah bentuk bulat-bulat-bulat. Yang ni kita tengok di bawah mikroskop. Okey, di bawah mikroskop. Nampak bulat-bulat macam buah anggot. Okey. So dan jenis yang kelima ialah virus. Okey, virus hidupan seni yang paling halus. Bila mana dia paling halus, dia hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron. Okey, kat sini ada dua contoh. Virus influenza, demam ke, selesema ke, influenza lah yang tu. Okey, dan yang kedua HIV, Human Immunodeficiency Virus. Dan terkini, virus ni lah yang paling kita takut dan kita hindari. Kita nak elak lah pandemik coronavirus ni, COVID-19. Okey, ni virus dia lah, SARS-CoV-2. Okey, untuk proses hidup mikroorganisma, kita dapat bahagikan kepada 3 proses hidup. Mikroorganisma bertumbuh, mikroorganisma bernafas dan mikroorganisma bergerak. So ingat TNB, tumbuh, nafas, bergerak. Okey, mikroorganisma bertumbuh, berlaku pertambahan saiz dan bilangan. Kita tengok kalau kata roti kat rumah kita tu kan. Dia berkulat tu sikit je hari ni. Besoknya kuih banyak. So bertambah dari segi bilangan serta saiz dia. Itu menunjukkan mikroorganisma bertumbuh. Okey, yang kedua, antara faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ingat perkataan sukan. S, suhu, U, udara, K, keasidan, A, air, N, nutrien. So suhu antara suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma 25 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Mesti kena ada udara, ada air. Okey. Keasidan neutral. Neutral rasa apa? Neutral ada 3 rasa. Yang pertama manis, yang kedua masin dan yang ketiga tawar ataupun tiada rasa. Nutrien mesti kena ada banyak lah. Nutrien ni makanan lah. Makanan kepada mikroorganisma tu. So dalam faktor pertumbuhan mikroorganisma ni, kita akan belajar dengan lebih detail, dengan lebih lengkap ketika mana kita masuk topik pengawetan makanan nantilah dalam topik ke-8. Okey. Yang kedua, proses hidup mikroorganisma bernafas. Bila mana mikroorganisma bernafas, gas karbon dioksida akan dibebaskan. Ini antara 2 contoh eksperimen yang kita boleh buat. Adalah dalam buku teks sains tu. Okey, so yang ni kita boleh tengok balon tu dia akan mengembang sebab dalam larutan yang mengandungi yeast ni, yeast bernafas. Bila yeast bernafas, udara akan terkumpul dalam balon menyebabkan balon tu mengembang lagi jadi besar. Okey, sebab apa balon mengembang? Kerana yeast membebaskan gas karbon dioksida apabila bernafas. Okey, sama juga dengan adunan duh ni, asal kecil, lepas tu jadi besar. So dalam adunan duh yang besar ni, dalam dia ada rongga-rongga udara. Okey. Yang kedua, mikroorganisma bergerak. Okey, mikroorganisma. Yang ketiga, proses hidup mikroorganisma bergerak. So untuk mendapatkan makanan, sama jugalah macam kita manusia dan juga haiwan, kita kena bergerak untuk mendapatkan makanan sebab kita tak buat makanan sendiri. Okey, so mikroorganisma dibantu oleh struktur khas seperti silia, ataupun rambut-rambut pendek ni, dan flagella, rambut panjang. Okey. So sebagai kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari yang pertama, definisi mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, ada 5 jenis mikroorganisma: fungi, protozoa, alga, virus dan bakteria.
Ada 3 proses hidup mikroorganisma. Ingat TNB, tumbuh, nafas, bergerak. Mikroorganisma bertumbuh, mikroorganisma bernafas dan mikroorganisma bergerak. Faktor pertumbuhan mikroorganisma ada 5. Ingat perkataan sukan. Suhu, udara, keaksidan, air dan nutrien. Okey, jadi dekat tu saja video pembelajaran kita hari ini. Moga-moga para pendengar memahami apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like serta subscribe pada video pembelajaran ini dan juga tekan butang loceng. Kongsikan video ini kepada orang ramai. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran seterusnya. Terima kasih.